Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasifah Nasri binti Nur Hisham dan hari ini saya akan bentangkan tugasan kedua saya iaitu tazkirah. Untuk tazkirah dalam tugasan ini, saya memilih tajuk permasalahan wanita dalam haji dan umrah. Permasalahan berkaitan haid adalah antara perkara yang paling banyak dikemukakan oleh jemaah haji dan umrah wanita. Ini kerana ibadah haji dan umrah tidak dapat disempurnakan jika mereka berada dalam keadaan yang tidak suci. Dan di dalam tajuk ini, saya akan menekankan isu berkaitan haid dengan lebih terperinci beserta apa yang perlu dilakukan jika seorang wanita itu didatangi haid ketika ibadah haji dan umrah. Dan sebelum itu, saya akan nyatakan secara ringkas jenis darah yang sewajarnya para wanita mengetahui jenis-jenis darah ini. Jenis-jenis darah tersebut adalah darah haid, darah istihadah, darah fasad, wiladah dan nifas. 5 jenis darah ini mempunyai maksud dan syaratnya tersendiri. Tetapi hari ini saya akan bercerita mengenai darah haid. Bermaksud daripada segi syarak, darah tabi'i keluar daripada rahim wanita yang sihat balik dalam waktu-waktu dan tempoh tertentu. Manakala daripada segi perubatan pula, haid bermaksud pendarahan daripada segi serabut rahim yang terjadi secara berulang setiap bulan bagi wanita yang subur disebabkan perubahan normal daripada keseimbangan hormon tubuh. Lazimnya dilalui pengovulan. Haid berlaku pada minimum umur 9 tahun Hijrah Kamariah iaitu 8 tahun 8 bulan 21 Masihi. Sebelum 9 tahun dikira sebagai istihadah ataupun penyakit. Minimum keluar haid adalah 1 hari 1 malam iaitu 24 jam. Maksimumnya pula adalah 15 hari 15 malam. Tetapi kebiasaannya 3, 4, 5, 6 atau 7 hari dan malam. Kata Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah, hendaklah seorang perempuan itu mengenal pasti terlebih dahulu bilangan malam dan siang selama haid serta kadar hari-harinya pada setiap bulan. Setelah itu, mengetahuilah waktu haid dan kadarnya itu. Maka hendaklah dia menghentikan solat pada waktu-waktu tersebut. Sesuatu waktu haid itu berakhir, dia dikehendaki mandi dan menambah kemaluannya dengan sehelai kain, lalu kerjakanlah solat. Seterusnya, masa suci dalam tempoh haid al-naqa, iaitu darah berhenti 1 atau 2 hari dalam tempoh masa haid. Hari darah keluar haid dan hari darah berhenti yang terkumpul dalam tempoh keluar haid semuanya dikira sebagai tempoh haid. Berikut merupakan dalil al-naqa. Apabila seseorang wanita yang sedang haid mendapati suci dan terhenti darahnya beberapa masa, maka hendaklah dia mandi, mengerjakan solat dan ibadah lain serta boleh melakukan segala perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang yang suci. Solat, puasa dan tawaf yang dilakukan adalah sah dengan syarat pelaksanaan sepanjang ibadah tersebut dilakukan dalam keadaan yang suci. Keputusan Muzakarah Haji mengatakan sekiranya jemaah haji wanita yang menghadapi masalah haid seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke tanah air ataupun ke Madinah, beliau bolehlah berpegang dengan pandangan yang mengatakan waktu suci al-naqa ini dalam tempoh haid tidak dikira haid. Beliau dikira suci, boleh mandi dan melakukan tawaf. Dan tawaf yang dilakukan dalam waktu suci itu dianggap sah. Pengetahuan, tempoh al-naqa hanya terpakai kepada jemaah haji wanita yang akan meninggalkan Mekah dalam waktu terdekat dan tidak terpakai jika waktu berada di Mekah masih panjang dan sempat menunggu tempoh suci. Dapat 5 warna darah iaitu warna merah kehitaman, merah tua, coklat, kuning dan keruh kuning. Keruh kuning itu warna dia macam warna air tanah, kuning keputihan yang tidak jernih. Majoriti semua warna tersebut yang keluar dalam tempoh maksimum haid dikira haid. Bagi wanita yang dalam keadaan haid semasa haji dan umrah, masih ada beberapa perkara yang boleh dilakukan iaitu boleh melakukan sa'i menurut syaratnya, wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamrah, wukuf di Arafah, niat ihram dan mandi sunat ihram dan membaca talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, zikir dan maksurat. Jemaah wanita dibolehkan niat bersyarat iaitu meletakkan syarat semasa berniat ihram haji ataupun ihram umrah. Jika seorang wanita itu haid dan dia niat bersyarat di miqat, maka haidnya menjadi halal. Dan niat bersyarat ini boleh dilakukan sebelum haid ataupun semasa haid. Berikut merupakan niat bersyarat sebelum haid dan seorang wanita itu berniat di miqat
sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku haid, maka aku akan jadi halal. Dan seterusnya, niat bersyarat semasa haid pula. Seorang wanita berniat di mikot, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya haidku berterusan sehingga hari aku pulang ke tanah air, maka aku akan jadi halal. Okey, ini adalah niat bersyarat yang para jemaah wanita boleh gunakan lah. Sekiranya tak ada apa-apa halangan selain haid, niat bersyarat adalah tidak digalakkan. Tazkirah haid saya yang terakhir adalah larangan ketika haid. Dalam keadaan seorang itu tidak suci ataupun haid, seseorang itu diharamkan untuk bersuci, untuk solat, untuk puasa, tawaf, membaca Quran, menyentuh ataupun membawa Al-Quran, berada di dalam masjid, seorang suami menceraikan isteri ataupun bersetubuh. Dan dengan berakhirnya larangan-larangan ketika haid ini, maka berakhirlah tazkirah saya berkaitan haid. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang baik itu datang daripada kekhilafan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.